Assalamualaikum, nama saya Abdul Haris bin Allah. Nombor matrik DN210002. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nabil Nazmi bin Sejah, nombor matrik DN210043. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Afif bin Adis, nombor kad matrik DN210003. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nafis Nikoden bin Syarudin, nombor pendaftaran EN210023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Salman bin Sulaiman, merupakan nombor matrik DN210035. Assalamualaikum, nama saya Syahiran Ismail bin Safi, nombor matrik DN210013. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairi Najah binti Kamal Azam, nombor matrik DW210007. Nama saya Siti Nordini binti Samsul, nombor matrik DN210070. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hilmi bin Husin, nombor matrik DN210057. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan membentangkan laporan yang kami bertajuk Peranan dan Cabaran Ibu bapa dalam meningkatkan mutu pendidikan kanak-kanak di era digital. Pengenalan. Peranan dan cabaran ibu bapa dalam meningkatkan mutu pendidikan kanak-kanak di era digital telah memberikan impak kepada pendidikan pada masa kini. Namun pada hari ini, kanak-kanak membesar bertemakan teknologi moden. Kebanyakan masa kanak-kanak dihabiskan dengan menghadap telefon pintar, laptop dan seumpamanya. Objektif kajian: mengkaji konsep pendidikan di era digital dalam konteks pendidikan kanak-kanak. Kedua, mengkaji cabaran ibu bapa dalam mendidik anak-anak. Ketiga, mengenal pasti peranan ibu bapa dalam mendidik anak-anak di era digital. Kepentingan kajian: masyarakat dapat mengambil tahu tentang kepentingan peranan dan cabaran ibu bapa dalam terhadap pendidikan di era digital untuk diaplikasikan pada masa akan datang. Terdapat banyak pengajaran yang boleh diambil daripada pendapat-pendapat ibu bapa yang diberikan di bahagian responden. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Definisi pendidikan. Berdasarkan Kamus Pelajar Edisi Kedua, pendidikan bermaksud perihal atau perbuatan mendidik. Manakala berdasarkan Kamus Dewan Edisi Keempat, pendidikan bermaksud sebagai perihal mendidik, ilmu mendidik, didikan, latihan dan ajaran. Oleh itu, pendidikan adalah pengajaran dan ianya termasuklah semua perkara atau perihal yang berkaitan mendidik atau mengajar. Ini juga bermakna pendidikan boleh melibatkan perkara yang baik maupun perkara yang tidak baik. Sejarah pendidikan digital. Dasar pendidikan digital telah digubal pada 7 Oktober 2021 oleh Menteri Kanan Pendidikan iaitu Datuk Dr. Aziz Jidin. Pendidikan digital ini dirangka bagi memupuk bakat digital yang berpengetahuan, berkemahiran dan beretika dalam penggunaan teknologi digital. Selain itu, dasar ini berfokuskan untuk meningkatkan penguasaan murid dalam teknologi digital, memperkaya kandungan digital yang berkualiti, memperkasa kompetensi guru dan memudayakan penggunaan teknologi digital dalam kalangan pemimpin pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menerangkan bab 3 iaitu metodologi. Kaedah kajian. Jadi kaedah kajian dia dibagi kepada dua yang kami lakukan, iaitu kaedah kajian perpustakaan. Kajian perpustakaan bertujuan untuk mengukuhkan dan menjelaskan tentang tajuk yang ingin dikaji, iaitu peranan dan cabaran ibu bapa dalam meningkatkan mutu pendidikan kanak-kanak di era digital. Dalam hal ini, penulis akan mengkaji dan menganalisis buku-buku jurnal artikel dan pelbagai jenis sumber literatur yang lain yang berkaitan dengannya. Yang kedua adalah kaedah temubual yang kami lakukan. Temubual ialah satu proses berinteraksi dan komunikasi dari dua orang atau lebih. Metod ini dilakukan untuk mendapatkan maklumat dengan bertanyakan langsung kepada responden. Terima kasih. Okey, untuk yang seterusnya, bab 4, dapatan dan perbincangan. Untuk konsep pendidikan di era digital, pada tahun 2018, KPT memperkenalkan garis panduan untuk pelaksanaan pendidikan berasaskan revolusi industri keempat. Yang seterusnya adalah menurut definisi PDPR dalam manual pengajaran yang disediakan oleh KPM pada tahun 2020 ialah PDP yang dilaksanakan di rumah atau pusat komuniti. Yang ketiga ialah menghasilkan pelajar yang lebih mahir yang menggunakan web 2.0 sebagai sumber rujukan.
Yang seterusnya adalah pengajaran dan pembelajaran di rumah, iaitu PDPR dan pembelajaran PDP. Pembelajaran secara off-site ialah pembelajaran yang dilakukan di pusat komuniti sebagai pusat pemindahan sementara akibat banjir atau wabak. Yang kedua ialah boleh dilaksanakan dalam talian, luar talian, iaitu off-site dengan berstruktur dan terancang. Yang ketiga ialah menggalakkan pensyarah di IPT jalankan peranan sebagai fasilitator pembelajaran dan bukan lagi sumber rujukan utama. Jadi yang seterusnya adalah hasil dapatan kajian temubuan. Soalan yang dikemukakan kepada responden terbahagi kepada dua, iaitu dari segi aspek peranan dan juga aspek cabaran. Soalan pertama sehingga soalan ke-6 seperti di atas adalah dari segi aspek peranan ibu bapa terhadap anak. Seterusnya, ini adalah 5 soalan dari segi aspek cabaran ibu bapa terhadap anak. Rumusan dapatan kajian yang kami perolehi adalah tuntasnya peranan ibu bapa dalam dan kepedulian ibu bapa memberikan kesan yang amat mendalam dan penting dalam meningkatkan mutu pendidikan kanak-kanak di era digital. Kesan positif dalam peranan ibu bapa akan menyokong mutu pendidikan kanak-kanak yang mahu meningkatkan kualiti sistem pendidikan negara setanding dengan negara maju yang lain seperti Finland, Jepun dan Amerika Syarikat. Jika setiap ibu bapa dapat mengamalkan ciri etika yang baik, sistem pendidikan negara kita akan menjadi lebih maju seperti mana negara maju yang lain. Oleh itu, ibu bapa harus mengekalkan perhubungan dan perinteraksian dengan anak-anak agar dapat menangani cabaran yang dihadapi untuk mengharungi mutu pendidikan kanak-kanak di era digital. Sekian, terima kasih. Untuk bahagian kesimpulan, peranan ibu bapa boleh dianggap besar dalam meningkatkan mutu pendidikan dan menerapkan nilai keagamaan, malah memberikan pembentukan rohani dan sasiah kepada kanak-kanak mereka dengan secukupnya juga. Untuk poin yang kedua, ditambah pula dengan cabaran yang dihadapi oleh rakyat Malaysia iaitu pandemik COVID-19, sudah semestinya banyak cabaran yang semakin berat dihadapi oleh ibu bapa dalam memastikan anak-anak mendapat fasiliti yang cukup demi pendidikan yang terjamin. Untuk poin yang terakhir, semua pihak perlu bersatu hati ketika ini bagi memastikan kemenjadian generasi muda dan kelangsungan sistem pendidikan negara kita berlangsung. Sekian, terima kasih.